Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih pada pengacara majlis pada malam ini. Al-Fadhil yang diraikan yang berhormat Ustaz Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Naib Presiden PAS yang juga merupakan ahli Parlimen Bagan Serai. Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Datuk Haji Muhammad Najmuddin bin Ilyas Al-Hafiz, Adun Batu Kurau, dan insya-Allah sahabat yang akan sampai sekejap lagi, Fadil Ustaz Muhammad Fawaz bin Muhammad Jan, Ahli Parlimen Pematang Pau, Fadil Ustaz Subeki Sulaiman, Pengarah Program Expo Sikh Sejahtera 2023, seluruh ahli jawatan kuasa PAS kawasan Sikh, jawatan kuasa Dewan Ulama, Dewan Pemuda dan juga Dewan Muslimat, dan seluruh cawangan-cawangan PAS dalam kawasan Sikh. Yang diraikan juga sahabat-sahabat saya, Ketua Bahagian Bersatu Sikh dan juga seluruh ahli jawatan kuasa Parti Bersatu Bahagian Sikh yang turut hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang kedua ini, setelah berlalunya malam semalam dengan acara yang menarik, ceramah yang begitu ramai, pada malam ini kita meneruskan lagi program Expo pada malam ini dengan satu tajuk forum yang cukup cantik tajuk ini, dan insya-Allah kita akan langsungkan lagi pada malam esok, merupakan malam terakhir yang mana yang amat berhormat Menteri Besar yang juga yang di-Pertua PAS kawasan Sikh akan bersama-sama dengan kita pada malam esok. Jadi tuan-tuan yang hadir pada malam ini, sila perpanjangkan lagi maklumat ini supaya dapat hadir di malam terakhir esok untuk kita sama-sama meraihkan dan menjayakan program Expo Sikh Sejahtera ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam suasana sekarang selepas PRU ke-15, alhamdulillah bagi kita di kawasan Sikh ini, kita dapat meraih kemenangan dengan majoriti yang tinggi, alhamdulillah. Dan sebelum itu, saya bagi pihak PAS kawasan Sikh mengalu-ngalukan kedatangan yang berhormat Naib Presiden Ustaz Idris dan yang berhormat Ustaz Najmuddin ke Sikh pada malam ini. Duk mari selalu dah Ustaz. Duk mari selalu dah ni. Mari sini kena cakap Sikh Ustaz. Atas sini makan A. Dia bukan minum ayak, dia makan A. Jadi ahlan wa sahlan. Secara rasmi PAS kawasan Sikh menjemput Ustaz ke majlis ke Sikh pada malam ini. Alhamdulillah, dengan kedatangan Ustaz pada malam ini akan memberi suntikan semangat, insya-Allah, pada kami khususnya di Kedah ini, di Sikh ini, untuk menghadapi PRU PRN yang ke-15, insya-Allah, yang akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Jadi sempena dengan ucapan laluan pada malam ini, dengan telah diamanahkan kepada saya sebagai pengarah jentera pilihan raya Perikatan Nasional Sikh ini, maka tak dapat lari saya nak bercakap sikit mengenai gerak kerja jentera pilihan raya yang saya akan bagi sedikit maklumat, dan insya-Allah selepas ini kita akan dengar kupasan-kupasan daripada penceramah-penceramah kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam pilihan raya yang lepas, iaitu PRU yang ke-15, kita mendapat majoriti sebanyak 21,787. 21,787. Di mana PN mendapat 34,606 undi.
PH mendapat 3736, BN mendapat 12819. Dan kalau kita pecahkan pula, sebab kita nak tengok negeri, 2 DUN ni di Jenri dan Belantik. Manakala di Belantik kita tengok PAS mendapat, di Belantik PAS mendapat 14,981, manakala di Jenri kita mendapat undi PAS banyak 18,796. Saya nak sebut di sini ialah momentum ini yang perlu kita kekalkan untuk kita menghadapi PRN yang akan datang ini. InsyaAllah tuan-tuan yang hadir pada malam ini, ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS akan bekerja lebih kuat. Jentera-jentera akan bertungkus lumus untuk memastikan kemenangan kita dalam PRN yang akan datang ini, insyaAllah. Dan kita akan menambah lagi undi daripada 34,606 untuk kita meraih kemenangan di state ini, dapat menyumbang 2 DUN iaitu Jenri dan Belantik. Seterusnya kita menyumbang ke negeri Kedah daripada jumlah 36 DUN yang ada di negeri Kedah ini, dan insya-Allah kita akan terus kekal memerintah Kedah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan di hadapan saya yang hadir pada malam ini, insya-Allah dapat memberi sumbangan baik secara langsung atau tidak langsung untuk memastikan gelombang hijau ini dapat dikekalkan. Dan insya-Allah tuan-tuan, sempena dengan forum pada malam ini, forum perpaduan ummah, insya-Allah sejahtera dan perpaduan. Tidak dapat tidak kalau saya tidak sebut di sini perpaduan yang pertama sekali ialah antara kita ahli-ahli PAS yang sepakat insya-Allah istiqamah untuk memberi undi pada PAS dalam pilihan raya akan datang. Dalam konteks yang lain tuan-tuan dan puan-puan, dan juga untuk pengetahuan penceramah kita pada malam ini, kita mempunyai lebih kurang 5,000 orang ustaz pengundi bukan Melayu. Kita ada 3,501 pengundi Siam, dan kita ada 997 pengundi lain-lain. Jumlah semua 4498. Saya sebut di sini inilah perpaduan yang kita nak ajak sahabat-sahabat kita yang bukan Melayu, terutamanya dari Siam 3,000 lebih, dan lain-lain Cina 997, untuk terus memberi sokongan pada kita dalam PRN yang akan datang ini. Dan saya yakin sahabat-sahabat kita dari kaum Siam dan juga mungkin kaum Cina dapat mendengar ucapan pada malam ini, hadir ke Expo malam ini, dan insya-Allah untuk memastikan gerak kerja yang cukup padu bagi menghadapi PRN ini, kita esok petang juga kita akan mengadakan satu perjumpaan antara semua jentera-jentera Parti Islam Malaysia PAS, dan kita menjemput juga jentera-jentera dari Bersatu Ustaz. Kita akan panggil sama, duduk sama, walaupun kita dekat-dekat pilihan raya seminggu 2 tu baru kita boleh mesyuarat gitu ni. Tapi kita alhamdulillah di SIK ni walaupun bukan Islam kurang, tapi kami nak memastikan bahawa mereka ini dapat memberi sokongan yang baru kepada perjuangan Parti Islam Malaysia PAS. Bukan menjadi tugas pada saya seorang, jadi tugas juga pada tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ini untuk kita bekerja kuat daripada sekarang untuk memastikan sahabat-sahabat kita dari kaum Siam dan kaum Cina di SIK ini dapat memberi sokongan kepada kita, dan kita dapat meraih kemenangan yang cemerlang dalam PRN yang kita akan datang insya-Allah. Inilah perpaduan yang insya-Allah akan dibincangkan dalam forum pada malam ini insya-Allah. Semoga ini akan menyuntik semangat. Sekali lagi saya bagi pihak PAS kawasan SIK merakamkan berbanyak-banyak ucapan terima kasih kepada penceramah yang dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah untuk masa-masa depan penceramah-penceramah kita akan dapat hadir lagi ke SIK ini untuk memberi ceramah dan memberi semangat perjuangan pada kita insyaAllah. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, dan jangan lupa malam esok mari lagi. Malam esok mari lagi insyaAllah. Sekian ucapan saya insyaAllah. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Sulaiman atas ucapan aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi majlis sekali lagi dengan ini menjemput, nak panggil, mari kesok ke depan sikit. Mari penuh ni belah depan dulu. Mana belakang-belakang tu. Jadi kita kalau penceramah pun kalau dia tengok penuh depan ni, dia pun semangat sikit lah dia. Alhamdulillah. Jadi di sebelah saya ni tuan-tuan yang mana hadir pada malam ni dan mengisi borang untuk cabutan betuah. Jadi jangan balik lagi. Sebab kita ada 13 cabutan betuah menanti tuan-tuan. Untuk special lah hadiah untuk tuan-tuan. Jadi kita tunggu sampai ke habis program. InsyaAllah kita akan minta YB kita yang hadir panel-panel kita pada malam ni untuk membuat cabutan betuah untuk nama tuan-tuan, insyaAllah. Baik. Jadi insyaAllah alhamdulillah, maka kita akan teruskan lagi dengan acara forum kita pada malam ni, iaitu insyaAllah kita akan terus kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris untuk yang pusingan yang pertama ni, insyaAllah. Jadi kita soalannya ialah kita melihat bahawa kita menyokong perjuangan ni, kita melihat bahawa parti kita ni, Perikatan Nasional ni khususnya PAS memperjuangkan banyak agenda dalam untuk membantu rakyat. Di antaranya ekonomi dan sebagainya lah. Dan bagi kita orang Sikh ni selalu kita duk tanya lah, bila kita jumpa YB kita tanya. Di antaranya mengenai dengan RUU 355 lah. Kan? Jadi nak tampar dah dengan hudud tu. Kan? Jadi inilah hari ni kita ada kesempatan kita jumpa sendiri, kita akan dengar sendiri daripada mulut mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama sendiri, iaitu Ustaz Idris Ahmad akan menceritakan. Kita nak minta Ustaz kongsilah sejauh mana dah perkembangan hudud kita tu yang kita nak bawa. Kemudiannya kita nak minta juga Ustaz perjelaskan perkara-perkara yang mana telah menjadi polisi-polisi baru sepanjang dalam kita memerintah Malaysia baru-baru ni, insya-Allah. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Ustaz Idris Ahmad untuk menyampaikan ucapan. Silakan Ustaz. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasih Al-Fadil, saudara pengurusi majlis yang berusaha, Fadil Tuan Haji Muhammad Sulaiman selaku pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Sikh, Fadil sahabat saya Datuk Ustaz Yang Berhormat Datuk Ustaz Najmuddin alias selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Korau Perak, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang telah kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mereka ini ialah mendirikan salat, menunaikan zakat,
mengajak kepada perkara-perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Bagi Allah dikembalikan segala urusan. Berhubung dengan persoalan yang ditanya oleh moderator, ini orang panggil soalan cepu mas. Apa yang pas sewaktu berada di dalam kerajaan bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, kita melakukan perkara-perkara yang diizinkan dan dibenarkan. Mungkin apa yang kita lakukan itu tidak lagi sempurna, tetapi kita sudah pun memulakan. Dalam hal berkenaan dengan rang undang-undang RUU 355, di mana pejabat saya melalui JAKIM, bahagian undang-undang, telah meletakkan sebanyak 24 step ataupun 24 langkah-langkah yang kita lakukan. Dan sewaktu saya meninggal jawatan sebagai menteri di Jabatan Agama Islam, kita sudah pun berada di step yang ke-17 sebenarnya. Artinya sudah pun rang undang-undang ini dah diluluskan oleh bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara. Maknanya Jabatan Peguam Negara telah pun membuat menghantar komen-komen untuk dikomen oleh agensi-agensi. Dia ada peraturan dia. Tahap pertama ialah pada 26 Ogos dalam mesyuarat kabinet, iaitu secara dasarnya kabinet telah pun bersetuju untuk berkenaan dengan rang undang-undang 355 ini dibawa ke parlimen. Artinya dia ada prosedur dia. Dia bukan macam kita mesyuarat surau tu, malam ni mesyuarat, besok minggu depan nak buat maulid. Ni di parlimen dia ada peraturan-peraturan dia. Okay? Apabila setelah pun diluluskan secara dasar, dia panggil dasar, maka perkara tersebut dikembali balik kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara meneliti untuk membuat satu disebut sebagai blue paper, kertas biru, untuk menyiapkan kertas ini bersama-sama dengan komen-komen yang diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dengan pandangan berkenaan dengan rang undang-undang 355 ini. Dalam plan kita ialah untuk kita nak bawa perkara ini dalam bulan 11, iaitu selepas daripada bajet tahun lepas. Okay, itu kita ada milestone kita. Kita ada orang panggil peringkat-peringkat yang kita buat tadi. Jadi apabila mengikut peraturannya, tak apa, insya-Allah menteri yang ada pada hari ini kita harapkan dia juga akan meneruskan. Cuma benda ni dia akan bawa balik ke dalam mesyuarat kabinet untuk mendapat kelulusan dasar dulu. Tidak ada masalah banyak dah, kerana benda tu sudah pun disiapkan oleh semua agensi-agensi di bawah bahagian JAKIM, bahagian undang-undang yang telah siap perkara-perkara tersebut. Itu satu. Bukan saja, malahan juga kita juga telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa untuk memperkasakan mahkamah syariah. Mahkamah syariah juga kita telah pun menubuhkan, yang diketuai oleh Tan Sri Osman, bekas ketua pengarah JAKIM, yang Datuk Seri Naim menteri hari ini merupakan setiausaha kepada jawatan kuasa ini untuk nak memperkukuh, melihatkan banyak beberapa perkara yang perlu kita lihat
terutama dari segi sudut pentadbiran, dari segi sudut kompetensi, orang kata kebolehan hakim-hakim, pendakwaan dan sebagainya yang akan diteliti oleh jawatan kuasa ini. Di peringkat parti pula kita ada satu jawatan kuasa memperkasakan syariah, juga diketuai oleh setiausaha politik saya, bekas setiausaha politik saya, iaitu Wan Rahimi, Wan Daud, yang juga merupakan seorang practice lawyer yang bertugas untuk nak melihat beberapa perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Dan termasuklah juga dalam hal-hal yang lain, kerana kita sedar kerana soal walaupun saya menjadi Menteri Hal Ehwal Agama, kita ada kuasa yang agak terhad. Kerana agama ini dia ada stakeholder dia, dia ada pemegang taruh dia, hak kuasa negeri. Hak kuasa negeri. Kadang-kadang orang tak faham. Dia kata semua berlaku, 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya tanggungjawab Menteri Hal Ehwal Agama. Tak betul. Kita yang berkenaan dengan masalah tauliah sebagainya, itu bidang kuasa negeri. Kita tak boleh nak masuk campur. Kita nak masuk harta menteri sendiri pun, apabila kita nak pergi ke program-program negeri sekalipun, pun perlu juga minta konsen daripada negeri-negeri, kerana itu adalah merupakan bidang kuasa negeri. Cuma ada sedikit, alhamdulillah, di peringkat wilayah, kerana saya lebih sebagai Menteri Agama, dia bertanggungjawab dalam soal hal ehwal berkenaan dengan agama di wilayah persekutuan. Persekutuan boleh kebetulan setiap minggu Mufti akan bermesyuarat dengan saya, kerana saya ada bawah saya ada 14 agensi. Mesyuarat kabinet pada hari Rabu, hari Khamisnya saya akan ada postcard kabinet, dan situlah kita akan bertemu dengan Mufti, termasuklah juga Menteri hari ini merupakan Ketua Pengarah JKSM, Jabatan Kehakiman. Dia juga terlibat sebagai ahli mesyuarat, memberi pandangan, dan kita memberikan apa yang perlu dilakukan untuk menambah baik berkenaan dengan Islam itu sendiri. Dan satu lagi ialah di wilayah persekutuan saya cuba buat, kita tahu lesen judi ni kita tak ada kuasa, bukan kuasa saya. Cuma saya meminta supaya pihak penguat kuasa Jawi, kebetulan pengarah Jawi ini juga ahli mesyuarat pos kabinet, setiap hari Khamis saya minta supaya penguat kuasa undang-undang pergi tunggu di kedai judi. Dengan hampa tak pergi judi pula kan. Hampa tunggu tu, letak kereta situ, pakai lebay, tunggu situ. Tunggu situ sampai dia tutup baru hampa balik. Dan yang kedua, saya pesan tak perlulah kita nak bawa dakwaan pada mereka, buat apa lebih berat kalau mereka tu buat benda tu, kita panggil mereka datang ke pejabat, pasal apa, tanya dia pasal apa dia main judi. Kalau dia kata nak beli beras pun tak ada sebagainya, kita ada zakat. Kalau dia kata dia tak ada modal sebagainya, kita beri modal kepada dia untuk kita nak buat. Satu program yang kita pernah buat sebulan tu cuma dapat tangkap 3 orang saja. 3 orang saja yang beli. Tu hak ketagih betul tu. Dia tu ketagih betul. Kalau tak beli tu, dia tengok depan, tengok kuasa pun dia beli, dia pergi beli juga. Artinya itu adalah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sewaktu kita beralam kerajaan. Dan alhamdulillah kita juga mengadakan program Qiyamul Lail perdana 2 bulan sekali, sempat ada 3 kali. Program itu dihadiri hampir dekat 4,000 orang, memenuhi masjid di Putrajaya yang dihadiri oleh pegawai-pegawai tinggi. Dan kita tak paksa, termasuklah juga kepada masyarakat-masyarakat yang berada di sana. Kita tidur di sana, habis lepas kuliah subuh, kemudian balik. Itu perkara-perkara yang boleh lakukan. Dan satu lagi ialah saya nak maklumkan juga, kerana saya telah pun mengarahkan kepada pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mengeluarkan sebanyak 40 juta. 40 juta kerana lebih kurang hampir dekat dengan 30,000 lebih asnaf yang menerima bantuan daripada Mawib RM500 hingga RM1,000. Saya minta supaya, saya kata kita jangan bangga setiap tahun kita memberikan ada penambahan penerima asnaf. Itu artinya kita gagal. Saya nak supaya
kita berikan kepada mereka itu bok kai, bukan kita berikan kepada mereka itu ikan. Maka 40 juta saya hendak, supaya bukan untuk saya. 40 juta ini nak berikan, saya minta senarai nama sebanyak 2,000 orang. Asnaf 2,000 orang, saya minta beri RM20,000 seorang. Untuk mereka nak berniaga apa? Dia minat berniaga apa? Nak buka bengkel ke, nak buka burger ke sebagainya, 20,000 dibimbing oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Salah satu juga di bawah agensi saya. Mereka ni akan beri kursus kepada 2,000 orang tadi, untuk mereka pastikan bukan saja kita bagi duit, kita beri kepada mereka pelajaran. Saya hanya boleh bagi duit ni untuk wilayah saja, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan saja. Kerana duit ni duit zakat, dia khas untuk orang-orang wilayah Persekutuan saja. Tempat saya pun tak boleh bagi duit tu. Kerana ini untuk orang lain. Artinya saya target saya lah, kalau boleh, harapan saya apa dia? 5-6 tahun lagi, sekarang mereka menerima zakat, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi, mereka akan menjadi pengeluar zakat. Itu harapan saya. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk, Yang Berhormat Datuk, atas penerangan dan penyampaian yang begitu tuntas, yang begitu baik untuk kita pada malam ni. Yang kita dapat tahu, orang Sikh dapat tahu malam ni, bahawa kita bila kita merintah kerajaan, jadi kerajaan kita tak tinggal macam tu saja. Bahkan apa yang diceritakan oleh Datuk tadi, ada projek-projek yang mana nak membangunkan ekonomi orang asnaf ni. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. InsyaAllah kita persilakan untuk panel yang kedua, Datuk Ustaz Najmuddin. Soalannya berkenaan dengan perkembangan PN di negeri Perak pada PRU baru ni. Kita melihat bahawa penyatuan ummah telah membuahkan hasil cukup baik, cukup memberangsangkan. Tetapi kita masih lagi gagal untuk tidak membentuk kerajaan di sana. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang berlaku di sana. Kemudian kita nak minta juga Datuk menjelaskan bahawa penyatuan ummah ni adakah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, dan apakah kepentingannya untuk kita. Silakan Datuk, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Tuan Pengerusi Yang Berhormat Datuk Haji Idris, yang dihormati Naib Yang di-Pertua PAS Kawasan, pengarah program, seluruh kepimpinan SAF PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan alim ulama, tuan-tuan guru, tetamu-tetamu Allah yang dihormati sekalian. Banyak kali juga saya datang di kawasan Sikh. Masa tu yang dibawa oleh Cikgu Yusof yang ada di hadapan saya ni, datang ke sekolah Sikh daripada sekolah model khas Baling, bawa ke Sikh. Dan Alhamdulillah hampir 5-6 tahun tak datang ke Sikh. Sekarang diberi peluang oleh Allah SWT untuk datang kemari. Terima kasih kepada kepimpinan kerana sudi menjemput saya hadir pada malam ni. Kerana orang Sikh dengan orang Batu Kura ni, Datuk, dia sakut pauk, dia kena mengena. Kalau adik saya Pak Lang Hasbullah tu, dia memang cari waris di Sikh ni cukup banyak. Dia panggil sore-sore jumpa habis. Ya, Ustaz Kazim dia lewat sikit, dia muda lagi, dia tak ada masa nak cari sore-sore adik-beradik. Tapi kalau Pak Lang adik saya ni Hasbullah, bekas adun kubur gajah, memang dia cari. Dan saya yakin depan saya ni pun banyak orang Sikh, banyak orang Batu Kura, dan waris saya pun ada. Tadi pun duk cakap di kedai makan tadi,
ada orang Spanish dan ada orang jelek air hitam. Jadi kita serupa. Lebih kurang cakap mung tak embuh dia tu orang batu kura tu. Mula saduk lagak lah. Ya, nah, baik. Saya Datuk akan mulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan kemenangan besar kita dalam pilihan raya negeri akan datang. Kita ucap terima kasih kepada Ustaz Fawaz kita. Baik Ustaz. Saya main nak tengok Ustaz Fawaz ya. Dia mari langsung kelak. Tak tu nak cakap apa dia mari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya baca ayat tadi, di akhir ayat itu Allah Ta'ala menyebut orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad,
dengan harta mereka, dengan diri mereka. Mereka itu akan diangkat derajat oleh Allah SWT. Dan mereka itulah yang sebenarnya berjaya di dunia dan di hari akhirat. Perikatan Nasional di Perak menang 26 kerusi. Kita memerlukan 4 lagi untuk membentuk kerajaan negeri yang bagi saya akan ditakbir 100% orang Islam. Exco-nya orang Islam, adunnya orang Islam. Pada pilihan raya itu, di umum malam pengumuman itu, pukul 3 dan 4 pagi, kita sudah berbincang dengan Barisan Nasional yang diketuai oleh Datuk Seri Syakrani. Pukul 4 pagi, tuan-tuan, untuk membentuk kerajaan negeri, campuran Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Jadi tidak ada suatu dalih demo nak mengatakan bahawa kita tidak berbincang awal dengan mereka. Sebenarnya kita dah bincang awal. Cuma masa tu berbincang nak bentuk kerajaan. Belum lagi pembahagian siapa Menteri Besar, Menteri Exco, belum. Mungkin Datuk Idris tahu sebagai naib presiden ketika itu. Dan mereka mengatakan bahawa di antara PAS dengan Bersatu berebut nak jadi Menteri Besar. Ini suatu fitnah yang sangat besar. Saya berada di situ daripada pukul 1 pagi sampai 6 pagi, tuan-tuan, kita subuh berjemaah di markaz PAS di Wisma Purnama di Ipoh. Tidak ada langsung suatu desakan nak jawatan kuasa, nak jawatan Menteri Besar di kalangan pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu. Tak ada langsung dalam otak pemikiran kami untuk berebut jawatan Menteri Besar. Inilah yang disampaikan kepada Paduka Seri Sultan Perak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba kita dapat maklumat Pakatan Harapan telah menawarkan sendiri jawatan Menteri Besar kepada Barisan Nasional. Sedangkan Barisan Nasional hanya mempunyai 9 wakil rakyat. Kita 26. 26 kita wakil. Kalau tak silap saya, PAS 18, yang lebih tu Bersatu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah saya membaca ayat tadi, Allah Ta'ala menjemput orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Mereka ini akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan masih ingat, 12 tahun yang lalu, saya merupakan wakil rakyat atas tiket Barisan Nasional. 2 penggal, saya menjadi wakil rakyat atas tiket UMNO tahun 2004-2008. Saya pernah menjadi penasihat Menteri Besar. Saya pernah menjadi setiausaha politik Menteri Besar. Datuk Seri Tajuk Rosli. Dan juga pegawai penerangan agama Kerajaan Negeri Perak di bawah pemerintahan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi apabila kita meletakkan matlamat kita dunia, matlamat kepentingan diri, tuan-tuan, kita bimbang Allah Ta'ala tak bagi kemenangan itu dalam masa yang lama ataupun kita panggil selama-lamanya mereka perintah. Kalau itu matlamat mereka. Tapi kita meletakkan jihad itu. Siapa tak kenal PAS masa tu, saya sebagai wakil rakyat UMNO sudah tahu ketika itu perjuangan PAS terletak pada jihad, berteraskan jihad. Saya 2-3 hari lepas pergi markas PAS di tempat saya di Batu Gurau. Di Batu Gurau. Tuan-tuan, tak tahulah dia kata kat saya, dia kata, Datuk, kami ni orang PAS, Datuk. Kalau wakil rakyat mari tempat kami, bukan kami minta bantuan pada wakil rakyat, tapi kami sediakan makan minum ini
khas untuk ustaz tanpa minta apa-apa daripada ustaz. Saya nak bagi duit makan dia tak mau sebab dia kata perjuangan kami ahli PAS daripada dulu lillahi ta'ala. Itu yang menyebabkan saya tertarik dengan PAS sampai saya bersetuju untuk menerima pelawaan daripada Perikatan Nasional. Sebab kita ada 3 kerusi di Batu Kurau, di Larut. Yang pertama yang selama ini dipegang oleh PAS, Kubu Gajah dipegang oleh PAS, dan satu saja kerusi dipegang oleh UMNO. Dan Batu Kurau, tuan-tuan kena ingat, kubu kuat UMNO. Tidak ada wakil pembangkang ketika itu sebelum ini menang di Batu Kurau. Daripada dulu semuanya UMNO. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, semangat jihad yang kita ada itulah yang menyebabkan kubu kuat UMNO yang tak pernah menang pembangkang waktu itu, saya memecah telur Batu Kurau menang atas teket Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dan saya meletakkan kejayaan saya sebagai wakil rakyat di Batu Kurau ialah barisan anak-anak muda yang kita panggil gelombang anak muda ini. Saluran 1 memang kita kalah kebanyakan, tapi mari saluran 3, saluran 4 kita menang. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau fenomena apa yang berlaku hari ini, saya yakin insya-Allah kalau kita bekerja kuat seperti mana disebut oleh Naib Yang Bertuah PAS sebentar tadi, kita yakin pilihan raya yang ke-16 nanti Allah Ta'ala akan bagi lebih kemenangan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu atas dasar takwa, dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong atas dasar kerosakan, kefasikan. Dan itulah yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermakna perpaduan ini tuan-tuan, Allah Taala dah jadikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, mengambil contoh daripada kekuatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan hari ini, kita praktikkan hari ini tuan-tuan. Insya-Allah in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita tolong Allah, Allah Taala akan tolong kita tuan-tuan. Insya-Allah kita akan mantap dalam pilihan raya negeri dan pilihan raya parlimen yang ke-16 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya nak bagi samping-samping saya jarang ceramah politik tuan-tuan, tak tahu politik ni. Ustaz Kazim nasib baik dia tak masuk tanding tuan-tuan. Jenuh duk pujuk malam tu. Dia kata, abang macam mana nak buat ni? Abang saya kata tok sah duk ambil mung, tok sah duk ambil mung, ceramahlah, mu jagalah barakahmu. Kalau mu ambil barakahmu hancur. Itulah abang nak buat macam mana abang? Tok sah lah. Tu kadang-kadang sampai 4 harakat. Tak tu abang nak buat kena abang Tok sah ambil. Lawan ni alhamdulillah dia tak ambil, dia boleh ceramah di negeri Perak tuan-tuan. Kami wakil rakyat yang menang, kami wakil rakyat yang kalah tak boleh ceramah lagi di masjid dan di surau di negeri Perak. Tuan-tuan bayangkan kalau Kazim hari itu, adik saya ni bertanding atas teket apa hari itu, kalau dia bertanding, dia menang pun dia tak boleh ceramah di Perak, dia kalah pun dia tak boleh ceramah di Perak. Di mana sumber rezeki pendapatan yang dia dapat untuk menguruskan al-barakah ya dimanjui. Allah Ta'ala ni telah atur cukup cantik dah. Jadi saya bersyukur pada Allah kerana Ustaz Kazim tarik diri last minute, walaupun namanya sudah diumum untuk bertanding di Parlimen Larut, tetapi dengan rasa keinsafan yang dia buat, saya rasa tabik kepada adik saya Ustaz Kazim, dan hari ini dia boleh berceramah semula seperti mana sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebab itu tuan-tuan, tolong ambil catatan ni. Samping kita buat ceramah politik sikit, tolong ambil ilmu malam ni. Antara 6 yang menyebabkan rosaknya hati kita, yang pertama sekali, berterusan melakukan dosa
dengan harapan satgi satu hari aku nak taubat. Hati kita rosak, hati kita sakit sebab duk buat dosa. Duk dalam hati duk kata tak apalah, nanti aku taubatlah. Buat dosa dulu. Ini tanda-tanda hati sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, berterusan menambah ilmu. Satgi masjid tu ada majlis ilmu. Satgi di markah ada majlis ilmu. Oh, kita ni duk bawah ketiak lah, dalam beg duk pergi belajar agama. Tuan-tuan, berterusan menuntut ilmu tapi tidak berterusan beramal dengan ilmu yang dia belajar. Rajin belajar tapi tak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Ini menyebabkan hati kita rosak. Sebagai pejuang, tak kiralah dia bersatu, tak kiralah dia pas, tuan-tuan tolong jadi orang berilmu dan kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Nak tunggu 4 lagi, kita masuk round yang kedua nanti. Tunggu. Saya serahkan semula kepada juru hebah bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Subhanallah. Jadi maklum ada bawah tengok muka semacam yang Ustaz Ghazil. Macam sungguh. Masih abang dia. Tu yang kata yang duduk belakang tu mari duduk depan. Ni lagi kita nak dengar Ustaz Fawaz pula. Dengar Ustaz Fawaz pula. Tadi ada maklum nak balik dah Ustaz. Apa kata Ustaz tak mari. Jadi alhamdulillah Ustaz mai ni pun dalam keadaan tak apa kesihatan, tak apa ni insya-Allah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz dan terima kasih pada Datuk atas ucapan dan penerangan yang begitu tuntas kepada kita sebentar tadi. Baik. Jadi insya-Allah untuk seterusnya kita akan mempersilakan Ustaz pujaan ramai. Alhamdulillah. InsyaAllah dia Ustaz pun main di Sik baru ni lah. Betul tak? Di Berona. Berona insyaAllah. Jadi alhamdulillah malam ni Ustaz main. Tapi atas title yang berbeza lah Ustaz. Yang berhormat malam ni alhamdulillah. Jadi kita nak mempersilakan Fadil Ustaz untuk menyampaikan soalannya. Baru-baru ni Ustaz dia tular viral. Orang Sik kata viral. Dia viral. Pasal dia ada buat satu bantahan mengenai dengan jualan arak secara terbuka. Jadi alhamdulillah malam ni Ustaz mai, kita nak dengar Ustaz ceritalah sikit sebanyak mengenai dengan perkara yang viral tu dan Ustaz cerita sikit sebanyak perkembangan Ustaz di Pematang Poh insya-Allah. Silakan Ustaz. Falyatafadhal masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Afifi selaku moderator kita pada malam ni, yang dikasihi Al-Fadhil yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad, Naib Presiden PAS yang juga merupakan ahli parlimen Bagan Serai, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Najmuddin bin Ilyas Adun Batu Kurau yang bersama pada malam ini, Tuan Haji Ahmad bin Sulaiman selaku Naib yang di-Pertua PAS kawasan Sik, khususnya seluruh ahli jawatankuasa PAS kawasan, muslimat, pemuda, ulama, khususnya muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak dilupakan pada seluruh peniaga yang berniaga di sekitar kompleks ini. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Taala bagi kesempatan untuk kita sama-sama berada di majlis ini, yang mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat daripada pertemuan kita insya-Allah. Isu berkaitan dengan viral tentang bantahan jualan arak di Sunway Carnival Mall. Sebenarnya untuk maklumat ayah-ayah ibu-ibu sekalian, sebenarnya Sunway Carnival Mall adalah satu pasaraya yang dah lama berada di kawasan Seberang Jaya dalam Parlimen Pematang Poh. Dan sebelum ini pun mereka banyak melakukan aktiviti yang saya rasa tak menimbulkan isu di kalangan penduduk setempat. Jadi apa program yang mereka buat, sewaan tapak dan sebagainya tidak menimbulkan isu bagi penduduk di kawasan sekitar Seberang Jaya ni.
Tapi untuk kali ini ruang legar Sunway Carnival Mall ni dia ada 4 tingkat. Jadi tingkat di bahagian bawah sekali ni, ruang legar dia tu, tempat tersebut disewa oleh syarikat Carlsberg yang menjual arak secara terbuka dan mempromosikan arak secara terbuka. Dia ada buat tempat jual arak pun ada, tempat promosi pun ada. Jadi siapa-siapa yang masuk dalam Sunway Carnival Mall, kalau naik tingkat 1, 2, 3, naik sampai ke atas, kalau tengok di ruang legar tu, tengok daripada atas pun akan nampak Carlsberg ni. Yang memang nampak clear. Jadi bila ada pengunjung orang Islam ni, dia pergi ke Sunway tu, dia pergi ke pasar raya tu, nak beli barang, bawa anak-anak dan sebagainya. Jadi mereka tengok suasana yang ada di bawah tu. Jadi mereka pakat rasa tak seronok. Rasa tak syok tengok apa ada di tengah ni. Dan itu sebenarnya menyalahi juga rupanya. Mereka mempromosikan arak di kawasan luar legar tu tak boleh. Jadi ada masyarakat orang Islam kita telefon, bagi tahu ustaz macam ni. Akhirnya saya ambil langkah yang pertama, nombor 1 sekali saya call Sunway Carnival Mall. Call pasar raya tu, bagi tahu kata ni ada aduan masyarakat buat aduan macam ni. Dan akhirnya masyarakat ceritalah apa yang masyarakat nak dan sebagainya, apa yang berlaku dan sebagainya, orang tak selesa dan sebagainya. Akhirnya pihak Sunway Carnival Mall jemput saya pergi ke Sunway tu untuk bincang. Itu yang siapa yang tengok viral tu, tengok saya berjalan masuk dalam Sunway tu, saya hadir tu atas jemputan, bukan saya saja pergi serbu. Kan? Kita pergi tu atas jemputan daripada Sunway Carnival Mall tu sendiri. Dia orang panggil, ajak bincang di Sunway tu. Itu yang saya turun pergi tu. Saya tak sentuh pun jualan arak tu, saya tak serang pun apa kaunter di sana, tak pergi langsung pun tempat tersebut. Kita terus pergi ke office. Dan bila duduk di office itulah kita bincang dengan pihak Sunway Carnival Mall. Kita tanya boleh tak kalau pindah ke tempat lain? Tak boleh, tak ada ruang dah. Boleh tak buat macam ni? Dan banyaknya tak upaya lah, benda tu tak boleh nak ubah dah. Jadi kita bagi cadangan suruh tutup sikit. Itu ya. Kita bagi cadangan suruh tutup sikit ya. Bukan kita minta suruh buang terus. Bukan kita minta suruh mereka cancel jualan. Dah. Sebab apa? Sebab kita faham isu judi, saya rasa semua agama tidak membenarkan judi. Sebab tu kerajaan negeri Kedah ambil tindakan tu. Kan? Tapi dalam isu arak, kita faham hak non-Muslim. Kita faham ini kebenaran yang ada pada non-Muslim. Mereka nak minum dan sebagainya, ada hak mereka, ada ruang untuk mereka. Sebab tu kita tak halang. Saya pun bukan pergi halang. Kita minta supaya tutup ya. Dan akhirnya pihak Sunway bersetuju dan supaya ditutupkan sikit, khususnya di tempat bar yang jual arak tu, kita minta tutup sikit. Itu aja sebenarnya. Tapi rupanya kehadiran kita pergi ke Sunway tu, rupanya puak-puak DAP panas. Saya pun heran ya, DAP dengan arak ni dia sayang sungguh. Masyarakat Tionghoa tak bunyi pun. Masyarakat Cina di kawasan Metampuh tak banyak pun yang bunyi. Tapi yang panasnya DAP. Sentuh isu arak, DAP panas. Sentuh isu arak, DAP panas. Awak nampak macam tak setuju, nampak gaya. Dan bila dah dia orang marah, akhirnya keluarlah kenyataan daripada aduan pekalang kota, kemudian keluarlah statement daripada orang-orang lain dan sebagainya, sampailah dia jadi viral macam tu. Dan itulah suasana yang berlaku sebenarnya. Kita sebagai orang Islam, kita tidak ekstrim pun tentang isu arak ni. Kita menghormati hak yang ada pada non-Muslim. Tetapi musuh-musuh Islam hari ni pusing cerita seolah-olah kita ni orang Islam ekstrim, khususnya PAS ekstrim, khususnya PAS ni nampak gaya keras dengan non-Muslim, sedangkan tidak. Kita dah ada negeri Kelantan sebagai contoh, kita dah ada negeri Terengganu sebagai contoh, dan kita ada negeri Kedah sebagai contoh. Satu bulu roma non-Muslim pun kita tak nak cabut. Dan ini sedang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang sepatutnya kita orang Islam kena ambil sikit perhatian. Orang-orang bukan Islam, minta maaf, ada setengah pihak, bukan semua dah, tapi khususnya ada pihak-pihak yang berbenci dengan Islam, bermusuh dengan Islam, hari ini cuba timbulkan satu suasana supaya dilihat Islam ni jahat, Islam ni teroris,
Islam ni macam ni. Sedangkan tidak pun. Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada semua manusia, semua bangsa. Dan inilah yang akan kita bawa, dan inilah yang sedang dibawa oleh PAS di Malaysia ni. Lepas tu kalau tanya cerita tentang arak tu lah serba sedikit cerita, tak ada apa pun. Dan saya rasa selepas ni mungkin akan ada lagi. Wallahu a'lam. Sebab tu kita orang Islam kena bergerak, kita orang Islam kena nak kata macam mana, kena amar ma'ruf nahi mungkar tu kena tegak, kena buat. Cuma cara pendekatan itu perlu disesuaikan lah, no? Tapi tugas tersebut perlu dibuat oleh setiap orang Islam. Dan insya-Allah kita akan cuba tunjukkan kepada masyarakat non-Muslim, kita sebenarnya bukanlah orang yang ekstrim, kita bukanlah orang yang kerah dengan non-Muslim. Kita adalah satu parti, satu entiti yang sangat mesra dengan non-Muslim. Nah, ini kita akan tunjuk, dan kita minta semua yang hadir hari ini sama-sama menjadi ejen untuk menunjukkan inilah sebenarnya Islam, inilah sebenarnya apa yang dibawa oleh parti kita sendiri. Boleh kan? InsyaAllah simple sahaja. Mudah-mudahan ada sikit penjelasan. Dan untuk kawasan Permata Empoh ni, saya rasa kalau muslimin-muslimat tengok hari ni banyak serangan yang berlaku. Saya sebut terang-terang lah. Nah, sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan kita agaklah, sahabat-sahabat kita dalam PKR. Dia orang masih lagi tak boleh nak move on, tak boleh lagi nak berubah. Mereka masih lagi tak puas hati disebabkan puteri reformasi tewas di Permata Empoh. Itu ya sebenarnya. Sebab tu kalau tengok dia tibai, dia kata buat macam-macam ni sebab dia masih lagi tak boleh terima kekalahan tersebut. Kan? Sedangkan menang kalah ni biasa. Kan? Nurul Izzah, dan secara peribadilah kita kongsi. Saya pun sebenarnya secara peribadilah, saya pun tak pernah sangka pun, tidak menyangka bahawa kita akan mendapat kemenangan di Permata Empoh ni. Sebab kalau ikut data, kalau kita tengok dari sudut data, jumlah pengundi PKR tu banyak, sangat banyak, 35,000. PRU ke-14 35,000. Datuk Zaidi yang mewakili Barisan Nasional 19,000. Dan Al-Fadhil Ustaz Afnan yang tadi ada, Fadhil Ustaz Afnan sebelum tanding di Al-Ustaz, dia bertanding di Permata Empoh, dia mendapat 14,000. Jadi data tahun 2018 begitulah, 35,000, 19,000, 14,000. Kalau ikut bacaan tu nampak gaya 14,000 nak ting 35 tu jauh sangat. Nampak jauh sangat. Sebab tu waktu di kempen di Permata Empoh hari tu, PH dengan BN, mereka lawan sama-sama mereka. Kira saya ni sebelah mata pun tak pandang lah. Kan? Sebab kita tak banyak. Tapi takdir Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, kemudian berlaku gelombang dan sebagainya yang disebut, yang saya rasa tak perlu ulas banyak kali. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kita mendapat kemenangan dengan jumlah undi yang jauh lebih banyak daripada PH. PH dapat 32,000, Nurul Izzah dapat 32,000, dan kita Perikatan Nasional khususnya PAS kita dapat 37,000. Jadi majoriti itu 5,000 lebih lah. Dan ini sebenarnya adalah berkat, selain daripada ini ketentuan Allah Ta'ala, takdir, ini juga berkat usaha jentera kita yang sangat istiqamah, jentera kita yang sangat komit dengan gerak kerja pilihan raya baru-baru ni. Sehingga ini bukan saya sebut lah, ini jentera sendiri sebut. Dia kata sebelum ni kita bertanding, kami Permata Empoh ni antara yang paling banyak bertanding lah dalam Malaysia ni. Saat Datuk Seri Nur Ibrahim bila masuk dalam penjara, naik Wan Azizah, nanti Wan Azizah bertanding pula, naik pula Datuk Seri, berapa kali dua ulang, PRK berapa kali. Tapi jentera-jentera yang ada di Permata Empoh menyatakan kerja kali ni nampak gaya lebih tersusun, nampak gaya lebih mudah. Sebab apa? Semua bekerja dalam keadaan sami'na wa ata'na. Apa saja arahan follow. Tak ada pihak yang masing-masing, bahasa kampung kita, tak ada pihak yang masing-masing nak buat pandai. Pihak ni nak buat pandai sendiri, pihak ni nak buat pandai, tak ada. Semua bergerak atas satu arahan. Sebab tu saya rasa untuk PRN ni, saya rasa
kita di SIG ni perlu mengambil pengajaran yang sama, bergerak di atas satu arahan. Walaupun kadang-kadang arahan tu kita tak berkenan, follow je arahan tu. InsyaAllah pasti ada keberkatan dia. No, InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemenangan sekali lagi di Parlimen SIG. Dah dapat dah di DUN yang berada di bawah Parlimen SIG ini. InsyaAllah dalam PRN yang akan datang. Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini. Wallahu'alam. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Yang Berhormat Ustaz Fawaz Madjan atas ucapan penerangan yang telah Ustaz sampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah begitu tuntas, lunak atas ucapan dan nasihat yang telah Ustaz sampaikan. Baik hadirin, bagi kita memasuki pusingan kedua, jadi sukalah saya untuk mengumumkan pelancaran kutipan Dharma Jihad kita pada malam ni. Jadi insya-Allah, jadi kita dalam perjuangan kita ni, inilah dana-dana kita, iaitu dana kita ada dalam poket ahli kita, bukan daripada syarikat judi ke apa ke, bukan. Mai pada poket-poket kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita mempersilakan para petugas untuk masuk ke semua, pi ke semua yang hadir pada malam ni, insya-Allah pi. Suar je tabung tu. Kan depa ni bawa main siap dah. Jadi kalau kita tak sampai kat depa, depa marah. Insya-Allah. Silakan ni, main belah sini sikit adik-adik. Belah sini sama, bagi sama banyak insya-Allah. Baik, insya-Allah. Silakan kita memberi laluan sebentar untuk kutipan Dharma Jihad, insya-Allah. Mai tengok pak cik panggil tu. Alhamdulillah. Insya-Allah. Baik. Baik, insya-Allah sementara kita berlangsungnya kutipan sumbangan Dharma Jihad ni, insya-Allah saya ingin memberitahu perjalanan program kita esok. Kita masih lagi ada satu hari esok ni. Yang pertamanya kita akan bermula pada jam 8 pagi. Kayuhan Prihatin bersama Yang Amat Berhormat Menteri Usaha Negeri Kedah kan akan menyantuni lah asnaf-asnaf di kawasan sekitar daerah kita ni, bermula pada jam 8 pagi. Kemudian pada jam 9 pagi seminar usahawan kecil dan online. Yang ni kita jemput semua mai. Sebab lah ni orang menega pension baru online. MB dah sebut ada seorang budak baling. Jualan dia juta. Orang baling ya. Jadi tuan-tuan yang mana menega kecil-kecil boleh mai esok. Kita nak dengar taklimat daripada usahawan kecil dan online. Depa jemput khas. Kemudian kita juga ada temu duga, kita ada derma darah. Derma darah esok ni di komplek kita. Jadi tuan-tuan yang mana nak memberi menderma darah boleh langsung ke sana di komplek kita pada masa yang sama juga. Kemudian kita ada program bersama Lajnah Tani dan Usahawan. Bagi petani-petani kecil boleh mai. InsyaAllah mana tahu kita ada sumber, kita ada maklumat-maklumat baru mengenai dengan bantuan-bantuan. InsyaAllah boleh mai. Dan temu duga kerjaya bersama Kolej Kiara dan Kolej Mari. Esok juga pukul 9. Yang ni dia nak pakai staff ramai. Jadi mana ada anak-anak di rumah tak ada kerja, boleh panggil mereka mai. Pukul 9. InsyaAllah. Dan pada 2.30 petang, kita ada himpunan dan pelancaran jentera Perikatan Nasional Parlimen SIG yang akan dihadiri oleh YB Ustaz Hafiz bin Sabri Abdul Manjoy, YB Datuk Cikgu Azman bin Nasruddin Ahli Parlimen Padang Serai, Ustaz Muhammad Hilmi bin Abdul Wahab Setiausaha Politik Menteri Besar Negeri Kedah, Yang Berhormat Ustaz Ahmad Tamizi bin Sulaiman Ahli Parlimen SIG. 30 UDM kena hadir. InsyaAllah kena hantar wakil jentera, insyaAllah. Kemudian pada 4.30 kita ada himpunan pesilat daerah SIG. Duk kira-kira dalam 20 orang lebih Tok Guru silat akan turun. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh mai. Mereka akan ada buat pertunjukan silat macam-macam lah, bersenjata dan sebagainya di dewan kita ni, insyaAllah. Kemudian pada majlis penutupnya ialah pada jam 9 malam ceramah penutup Expo SIG Sejahtera. Kita menampilkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Bermakna Menteri Besar Negeri Kedah
Yang panel yang keduanya ialah YB Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yahya, Ahli Parlimen Pokok Senar. Yang YB IR Haji Khairul Nizam bin Khairuddin, Ahli Parlimen Jerantut Penerangan PAS Pusat. YB Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Ahli Parlimen Arau. InsyaAllah, jadi kita majlis penutup kita pada malam esok. Dan pada malam esok kita masih lagi ada cabutan mutuhan, insyaAllah. Baik. Jadi kita teruskan dengan forum kita pada malam ni, iaitu kita giliran seterusnya, iaitu kita silakan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Najimuddin bin Ilyas bagi mengupas yang 4 lagi tadi tu, Ustaz. Datuk, kalau tidak tak boleh lah. Ustaz ni lah, Ustaz Dri lah. Dia pun minta Datuk dulu. InsyaAllah, silakan Datuk. Dia pun kenal Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebenarnya Ustaz Fawaz dia tak berapa sihat. Tapi atas dasar perjuangan dia datang, insya-Allah. Selama ni kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube. Hari ini kita dapat lihat sendiri wajah beliau. Sama juga dengan Datuk Haji Idris, Menteri Agama dulu. Dia pun bukan orang lain dengan saya. Kalau belah Bukit Gantang, Batu Kurau ni memang ada sakut pauk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebut tadi iman kita rosak, tidak ada mujahadah, tidak ada kekuatan sekiranya terus melakukan dosa dan kesilapan. Tak ada seorang manusia yang tak buat dosa, tuan-tuan. Mari kita bertaubat kepada Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah. Tidak ada sifat sombong, bangga diri. Kita semua insan lemah. Kita hanya mengharapkan balas ihsan daripada Allah SWT. Yang kedua saya sebut tadi tentang orang yang banyak menuntut ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu yang dia tuntut. Yang ketiga, dia beramal dengan ilmu. Dia banyak ilmu. Masjid ni dia pergi, surau tu dia pergi, banyak ilmu. Dan dia beramal. Cumanya beramalnya itu tidak ikhlas. Juga merupakan punca-punca yang menyebabkan hati dia sakit, hati rosak, beramal tetapi tidak ikhlas. Tuan-tuan masih ingat cerita-cerita ulama di satu zaman dulu, bagaimana seorang anak muda yang beriman pada Allah SWT dan dia mendapati ada sebatang pokok yang orang sembah pokok itu. Oleh kerana imannya kepada Allah kental dan mantap, dia ambil kapak nak pergi tebang pokok yang disembah oleh orang ramai ketika itu. Tiba-tiba ada orang menghalang. Maka berlakulah perkelahian, bergaduh, tumbuk silat. Akhirnya orang yang berlawan dengan dia menentang tu tewas. Dan dia menang, anak muda tadi menang. Lalu berkata orang yang lawan dengan dia yang halang tadi, dia kata, wahai anak muda, tak sahlah duk tebang pokok tu, biarlah demo duk sembah, lantak demo lah. Tapi kamu tak sah tebang, biarkan. Kamu akan kuberi tiap-tiap pagi kamu sembahyang subuh, di bawah sejadah di masjid yang kamu pergi itu ada duit di bawah sejadah. Esok pagi subuh mau pergi, dia kata bawah sejadah tu ada duit, dengan syarat kamu jangan tebang pokok yang disembah ini. Dia pun tak jadi tebang. Esok pergi buka sejadah, hakik sejadah, tengok-tengok duit ada. Hari yang kedua pun tengok pergi hakik, duit ada. Hari yang keempat, yang kelima, dia akik-akik sejadah, tengok duit tak ada. Bila tak ada duit, dia tadi ambil kapak semula, nak pergi tebang pokok lagi sekali. Lalu dihalang oleh orang yang menghalangnya. Dia kata, mu nak pergi mana?
aku nak pergi tebang pokok tu. Lalu berlawanlah, maka menang orang yang menghalang, kalah anak muda tadi. Lalu berkata, kenapa dulu kamu menang? Sebab dulu kamu menang kerana betul-betul jiwa kamu, iman kamu kuat nak pergi tebang pokok itu, sebab tak nak orang jadi kafir, jadi musyrik, menyembah pokok. Sebab tu kamu menang. Hari ini kamu lawan dengan aku, kamu kalah, sebab bukan kerana nak tebang pokok kerana orang sembah, tetapi oleh kerana duit tak ada di bawah sejadah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maka kita letakkan matlamat kita mardatillah, mencari redha Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong kita. Yang keempat, berterusan menggunakan nikmat Allah, rezeki Allah, makan minum Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tapi terlalu sedikit kita menjadi manusia yang bersyukur kepada nikmat Allah itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tidak bersyukur akan nikmat Allah, Tuhan cabut sikit demi sikit, kadang-kadang kita tak sedar. Jadi tuan-tuan, bersyukur bermaksud dengan lidah kita zahirkan lafaz Alhamdulillah, dengan amal ibadat kita melakukan sebanyak mana amal ibadat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tidak redha apa rezeki yang Tuhan bagi dekat kita. Kita duk lihat orang yang lebih tinggi daripada kita dalam soal dunia, yang menyebabkan kita rasa iri hati, kita rasa sombong, kita rasa orang kata apa, buruk sangka pada orang yang kaya pada kita. Kalau kita duk tengok orang kaya daripada kita tuan-tuan, berlakulah perasaan iri hati, tak boleh terima Tuhan bagi kat kita hak tu. Banyak tu Tuhan bagi kat kita tak boleh terima. Sebab tu ulama kata dalam soal dunia ini, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kita. Kita ada kereta, orang lain jalan kaki. Orang lain jalan kaki tuan-tuan, kita jalan kaki, orang lain duk lumpuh di atas katil. Hak lumpuh atas katil, tengok orang lain yang lebih teruk pada kita tuan-tuan. Hak kita yang masih hidup, tengok orang yang dah mati. Lahirlah suatu perasaan kegerunan, keimanan, keyakinan pada Allah. Sebab tu kalau kita lihat orang lebih besar daripada kita, lebih pangkat daripada kita, lebih tinggi jawatan kaya daripada kita, timbul buruk sangka. Melihat orang dari jauh, baik selidik dulu. Ai jangan suka nak mengata orang tak berdosa, bersangka buruk. Jangan sesekali mengumpat, mengata atau hasad dengki. Makcik-makcik ingat Ustaz Kazim seorang pandai menyanyi? Aku pun pandai nyanyi juga. Minta-minta hujan jangan turun, nak balik Batu Kor malam ni banyak kelapa sawit sunyi-sunyi tu. Takut keluar rimau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang terakhir, hati kita rosak, hati kita tidak ada semangat perjuangan bila mana kita melihat sesuatu kematian. Kita menguruskan sesuatu kematian, kita mengembumikan mayat, tetapi kita tidak mengambil iktibar daripada kematian itu. Hari ini Tuhan ambil dia, esok Tuhan ambil aku pula. Bersediakah aku dalam keadaan sekarang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau 6 perkara ini tuan-tuan kita tak buat, orang mati pun tak rasa apa-apa, insaf, tak ambil iktibar, sebenarnya kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya dhaif dan lemah ini. Barangkali pusingan yang kedua ini adalah pusingan terakhir bagi saya. Insya-Allah lain masa saya datang lagi ke SIK ini dengan diseliakan oleh Cikgu Cuk kita,
InsyaAllah saya akan datang lagi, insyaAllah. Mungkin dalam pilihan raya negeri nanti saya akan tawarkan diri untuk turun di kawasan SIK, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allah. Alhamdulillah. Pembinaan tu Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih berbagai Datuk atas mutiara-mutiara yang telah Datuk bagi. Tuan-tuan kalau boleh ambil tu pun tak apa dah. Bahasa lega kan. Alhamdulillah. Jadi suara Datuk pun sedap. Jadi kita kena panggil lagi ni pengarah. InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh panggil lagi. Baik. Jadi terima kasih berbagai Datuk atas tips-tips dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan. InsyaAllah kita terus kepada panel yang sesungguhnya. Yang berbahagia Ustaz Fawaz. Itu kita melihat baru-baru ni sokongan anak-anak muda yang mana kita pun tak jangka kan, undi 18 ni kan, sehingga kan baru ni dalam mesyuarat dalam PAU mereka memberi cadangan bahawa supaya tarik balik undi 18 ni, umur 18 ni kata dia spender pun mak ayah beli lagi tak reti fikir apa lagi, kanyak lagi. Hari tu ni mereka ada pula nak suruh kita bagi mengundi. Hari ni mereka nak tarik balik. Pasal apa? Pasal mereka tengok anak muda hari ni celek untuk memilih pemimpin yang baik. Jadi kita nak persilakan Ustaz selaku ikon anak muda memberi nasihat kepada anak-anak muda lah, insya-Allah, dan juga nasihat kepada kita semua yang hadir pada malam ni dan membuat pergulungan lah. Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Moderator. Kalau kita tengok dalam PRU yang ke-15 ini, saya rasa semua sedia maklum, semua yang hadir hari ini semua mengetahui, semua pakat tahu belaka berkaitan dengan gelombang yang dicetuskan oleh anak muda, dan kita dapat melihat kebangkitan anak muda yang sangat luar biasa dalam PRU yang ke-15 ni. Asalnya dulu kita tengok anak muda ni, kita merasakan anak muda tidak mengambil kisah, anak muda tak ambil tahu, anak muda ni tak ambil peduli sangat tentang apa yang berlaku ni. Tapi rupanya saya secara peribadi pun dulu menjangkakan benda tu, anggap perkara tu akan berlaku sebegitulah. Tapi rupa-rupanya bila kita tengok dalam PRU yang ke-15 ni, kita melihat anak-anak muda ni sebenarnya adalah satu golongan manusia yang sangat cerdik, sangat bijak dan pandai menilai. Dan itu terbukti. Saya rasa di SIK pun sama, di mana tempat pun sama. Kita melihat macam mana tadi Al-Fadhil Datuk Najmuddin sebut, bila kita tengok dalam senarai saluran, kalau kita tengok saluran 1, saluran 2, kebanyakannya tempat kalah kan, kita kalah dengan Barisan Nasional. Tapi bila kita tengok saluran 3, 4, 5 sampailah saluran yang terakhir, kebanyakannya kita boleh melihat anak muda ni semua bagi undi kepada kita. Dan dalam PRU yang ke-15 ini kita tengok anak muda memang bagi secara, kita nak sebut total tu tidak, tapi sebahagian besarnya memberikan undi kepada kita. Dan ini menjadi satu tanda bahawa anak-anak muda ni sebenarnya celik tentang politik. Dan yang menjadi sedikit kebimbangan, ya. Oh, terima kasih. Net YDP memberikan sedikit info yang boleh saya kongsikan pada malam ni. Ada satu senarai top 10 sokongan pengundi muda untuk Parlimen PAS ataupun Perikatan Nasional pada PRU yang ke-15 ni. Cuba dengar no, anak-anak muda bagi sokongan ni macam mana. Nombor 1 sekali Parlimen Tanah Merah di Kelantan, sokongan anak muda hampir 82%. Banyak tu. Parlimen yang kedua yang mempunyai sokongan anak muda yang tertinggi sekali di Malaysia ni adalah Parlimen SIK. Ni, sini ni. Berapa peratus Ustaz? 74%. Maknanya anak muda di kawasan SIK ni bagi sokongan kepada kita ni. Awak yang pakai senyap lagi sekali, nampak ke ya? Nampak biasa kan? 74%, kedua paling tinggi. Yang ketiga Marang, Parlimen Tuan Guru kita 72%. Pendang Datuk Awang 72%.
Pangkalan Cepar 72%, Pasir Mas 72%, Kubang Krian 71%, Kuala Krian 71%, Kuala Terengganu 71%, Dungun 71%. Maknanya kalau ikut dalam senarai ni, di Kelantan, di Terengganu dan juga di Kedah, sokongan anak muda kepada parti kita ni sangat luar biasa. Sebab itu saya menjangkakan sokongan ini, wallahu alam, kita mengharapkan sokongan ini berkekalan. Bertampuh tak ada lah ni no. Tak apa. Nanti kita tengok. Kita mengharapkan sokongan anak muda kepada kita ni, kita mengharapkan dia berterusan. Tetapi ayah-ayah ibu-ibu sekalian jangan lupa, sokongan anak muda ni dia bersifat sementara. Kalau hari ni mereka boleh menyokong kita, tak mustahil satu hari nanti mereka boleh bertukar, pilih kepada yang lain. Sebab itu dalam suasana sekarang ni, menjadi tugas kita semua hari ni untuk membimbing anak-anak muda yang menyokong kita ni supaya mereka kekal dengan kita. Ni tugas kita semua orang ni. Kalau rasa boleh buat program untuk anak muda, buatlah. Kalau rasa boleh buat program bola sepak untuk anak muda, buatlah. Apa saja program yang boleh tarik anak muda, konvoi ke, motor ke, apakah, apa saja yang boleh, buatlah untuk anak muda. InsyaAllah anak muda akan kekal bersama dengan kita. Dan inilah yang sedang kami pun di belah Pulau Pinang pun sekarang kami rancang untuk banyakkan aktiviti bersama dengan anak muda. Kerana anak-anak muda inilah yang banyak memberikan sokongan pada kita, termasuk kami di Pulau Pinang ni. Sebab tu saya mengharapkan kalau boleh yang hadir pada malam ni, pakak-pakak buatlah. UDM ada 30. UDM ada 30. Jadi kalau setiap UDM masing-masing buat program untuk anak muda di UDM masing-masing pun dah mencukupi. 30 UDM, 30 program untuk anak muda. Bulan depan buat lagi, bulan lagi satu buat lagi, sementara nak PRU. InsyaAllah Parlimen Sik ataupun DUN yang berada dalam Parlimen Sik ni, InsyaAllah akan dapat mencapai kemenangan. Silat-silat hari bulan, majoriti undi jauh lebih besar daripada sebelum ni. Tapi pakak kena buat kerja, tu bahasa mudah. Pakak kena buat kerja. Kalau duduk sembang, ni menang lah, kita menang Sik baru ni, aku duk pulun. Itulah tak mau buat apa, dah pulun dah hari tu. Tak kena hati dia, anak muda dia macam tu. Dan saya hari ni banyak, kita turun ialah jumpa dengan anak muda, itulah yang mereka cakap. Antara ayat yang saya dengar ni, dia kata beradab depan muka ni. Ada anak-anak muda kata betul-betul depan muka, dia kata, Ustaz, ni anak-anak muda di Parlimen Metampoh. Dia kata, Ustaz, kami PRU kali ni kami pilih Ustaz. Kan? Kami dah tengok dah PH, kami dah tengok dah BN. Kali ni PRU kami pilih Ustaz. Kami nak minta satu ya, kami nak minta Ustaz buat kerja ya. Ustaz buat kerja. Apa kerja yang ditugaskan, suara anak muda, apa yang anak muda nak, dia kata Ustaz tolong bawa ya suara kami. Kalau Ustaz buat kerja dengan baik, dia kata 5 tahun lagi kami bagi sekali lagi undi kat Ustaz. Dia kata apa depan ni? Dia kata kalau Ustaz buat kerja bagi betul, 5 tahun lagi kami bagi undi pada Ustaz. Tapi kalau Ustaz buat kerja tak betul, sekali lagi kami tak pilih. Cakap berek. Dia kata kalau Ustaz buat kerja tak betul, sekali lagi undi kami tak bagi. Itu yang kata anak muda. Sebab tu saya menasihati semua yang hadir, termasuk diri saya ni, kalau boleh untuk PRN kali ni, fokuskanlah kepada anak muda, banyakkan aktiviti dengan mereka, dan buatlah ataupun bekerjalah untuk memenangkan parti kita. InsyaAllah anak-anak muda tetap akan bersama dengan kita. Tambah sekarang ni duk tengok merapu sangat kan, dah ayam mahal, reduce makan ayam ni, mari pula tolong pulau kedai hak jual mahal dan sebagainya. Statement sebenarnya anak-anak muda cerdik tu, saya kata awal tadi, anak-anak muda lah cerdik. Bila duk cakap merapu macam tu, depa marah, tapi depa tak luahkan kemarahan tu, tapi depa marah sebab depa faham kan. Isu OPR itu duk kalut-kalut, bagi tahu kata apa, ban negara dan sebagainya. Anak-anak muda reti hari ni, bukannya dia tak reti, dia reti, dia tahu. Sebab tu kalau kita berdampingi anak muda, bersama dengan anak muda, insya-Allah anak muda akan tetap bersama dengan PAS, tetap bersama dengan Perikatan Nasional. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemenangan. Sekali lagi untuk 3 DUN. 3 DUN, 2 DUN ya? Sik 2 DUN ya? Jeneri dengan Belantik.
Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada dua dun yang berada dalam Parlimen Sikh ini, dan khususnya di negeri-negeri yang kita takbir dan di negeri-negeri yang belum lagi kita takbir dan bakal kita takbir insya-Allah selepas PRN nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan pada kita semua insya-Allah. Boleh takat tu noh? Baik. Jadi cukup sekadar itu. Wallahu alam. Sekali kita sama-sama dengar kesimpulan daripada Naib Presiden Fadil Datuk Ustaz Haji Idris. Ambillah apa yang beliau nak sampaikan, kerana amanat yang beliau akan sampaikan sekejap lagi adalah amanat yang sangat penting untuk kita semua ambil perhatian dan balik laksanakan di tempat masing-masing. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz atas perkongsian nasihat-nasihat yang perlu kita ambil beratlah lepas ni insya-Allah. Bagaimana kita nak mengekalkan sokongan anak-anak muda pada kita lah insya-Allah. Baik, insya-Allah lepas ni tuan-tuan, makcik-makcik, hak mana nak tengok ustaz boleh tengok dalam TV ya lepas ni insya-Allah. Ustaz geleng kepala. InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah kita akan ke pusingan yang akhir lah pada malam ni. Kita akan mendengar pergulungan kesimpulan yang akan dibuat oleh yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris bin Ahmad, yang Presiden PAS, yang mana kita nak minta lah Datuk kupas sikit mengenai dengan persiapan yang perlu kita lengkapkan bagi kita menghadapi PRN pilihan negeri yang akan tiba tak lama lagi. Apa yang perlu kita persiapkan diri kita. Dan yang keduanya kita minta Datuk sentuh sikitlah mengenai dengan perpaduan ummah. Kalau kita tak fikir masa perpaduan ummah ni, kita dah jadi kerajaan orang ni. Jadi insya-Allah minta Datuk upaskan dan buat kesimpulan. Kepada Datuk silakan. Terima kasih kepada saudara pengusi, terima kasih para rakan-rakan panel. Pertamanya saya mengingatkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu bertelagah, nanti kamu hilang kekuatan kepada kamu dan kamu akan mengalami kekalahan. Sebab itu tuan-tuan, apabila bercakap tentang perpaduan ummah, selepas daripada PRU yang ke-14, PAS membuat satu keputusan yang dianggap sebagai keputusan yang agak radikal ataupun keputusan yang agak mengejut pemerhati-pemerhati politik, apabila sanggup untuk menerima musuh lama PAS, UMNO, yang selama 60 tahun di persada politik. Kita membuat keputusan tersebut ialah kerana kita memikirkan bahawa kalau kita berpecah, maka sudah tentulah kita dapat tengok kekuatan orang-orang Islam selama 65% dikalahkan oleh 35% dari kalangan pengundi-pengundi bukan Islam yang berjaya memerintah PRU yang ke-14 yang lalu. Maka asas ini kita duduk, Majlis Syura membuat keputusan bahawa perlu kita mengadakan satu ta'awun ataupun kerjasama antara PAS dengan UMNO, yang waktu tu UMNO pun kalah 22 bulan. Di markah pentas Sikh ni pun saya pernah ceramah dengan pimpinan UMNO. Sebenarnya saya di antara penceramah yang ceramah seluruh negara, walaupun tuan-tuan tahu rekod saya lawan UMNO sejak dari kecil lagi. Sejak dari kecil lagi, umur 6 tahun. Pilihan raya 69 waktu tu lambang bulan bintang dengan kapal layar perikatan waktu tu. Saya kecil lagi waktu tu ikut Ustaz Zakaria. Bukan reti apa pun. Lalunya orang kata apa, kapal layar kita bu. Lalunya bulan bintang tepuk. Tak tahu apa nak sebutnya. Terlahir dalam keluarga begitu.
Tetapi apabila keputusan parti membuat keputusan negara perlu diselamatkan, kalau kita masih lagi berpecah, kita bimbang negara kita akan ditawan ataupun dikuasai oleh orang lain, terutamanya DAP yang menjadi tonggak kepada Pakatan Harapan pada waktu. Sekarang ni pun sama. Sekarang ni pun sama. Dia diam-diamnya. Dia kata kita tiam-tiam cukup. Biar Melayu bergaduh. Biar UMNO bergaduh. Biar ini semua bergaduh. Kita diam-diam cukup, dia kata. Dia buat kerja masing-masing. Ini yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, DAP, kita tanya kepada dia, tuan-tuan ada Google, tuan-tuan boleh search, tulis situ, deklarasi setapak. Deklarasi setapak telah menjelaskan perjuangan mereka ialah perjuangan untuk tidak mau ada Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Tuan-tuan boleh search, kalau lain ada elok boleh search tengok. Deklarasi setapak 1967. Orang kata, Ustaz, dulu PAS pernah berkawan dengan DAP. Ya, kita berkawan waktu itu. Politik ini ialah semasa. Tapi kita berkawan dengan mereka. Ada prinsip. Ada prinsip. Ada prinsip kita berkawan. Berkawan waktu itu kerana apa? Kerana kita memikirkan untuk nak melawan Barisan Nasional. Ketika itu, yang terutamanya akta-akta yang kita anggap akta-akta yang tidak adil. Seperti mana AUKU, seperti mana ASA. Yang kita bersama-sama waktu itu. Kita mengambil tentang perkara yang kita sebut sebagai satu common issue. Isu bersama. Tapi kita bagi tahu ada yang dikatakan sebagai agree and disagree. Ada yang boleh kita terima, dia kena hormat kita punya, dan dia juga kita boleh terima apa yang dia nak. Jadi ada benar-benar prinsip, kita tak boleh kompromi. Ada orang kata pula kalau ada Ustaz Fadil dengan Tok Guni Aziz tak berlaku perpecahan. DAP tak keluar, ni berbuta sejarah je. Bukan cakap buta sejarah, buta perut. Kan? Balik, tengok balik. Bagaimana berlakunya perpecahan DAP keluar daripada Barisan Alternatif. Pada tahun 2001, tak silap saya. Waktu itu Ustaz Fadil masih wujud sebagai Presiden PAS. Tok Guni Aziz sebagai Mursyid Am. Apabila DAP tak suka berkenaan dengan dokumen negara Islam. Dokumen negara Islam. Waktu itu dia tak setuju. Saya waktu itu menjadi ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Waktu itu. Dan Ustaz Fadil kata nak keluar pilih. Ustaz Tok Guni Aziz kata lahmu lah. Mesyuarat yang terakhir di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Yang dihadiri oleh pimpinannya ialah Tok Guni Aziz, oleh Ustaz Fadil Nur, Tok Guru Haji Hadi, datang Datuk Mustafa Ali, Sa'arun Taib, kata silap saya tak terlibat waktu itu. Dia mereka pula dihadiri oleh Ling Kit Siang, dia punya hak-hak dia. Bincang, mereka keras juga, tak apa. Prinsip kita nak sebut, tuan-tuan, kalau nak fikir kita nak menang pilihan raya, nak jadi kerajaan Putrajaya, kita akan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-14. Pilihan 14, iaitu pada tahun 2018. Kalau kita nak menang, nak jadi menteri ke, nak jadi apa ke, kita bersama-sama dengan Pakatan Rakyat yang tonggaknya waktu itu ialah DAP. Saya tahu waktu saya bertanding di Bukit Gantang, kita tahu, kita kira kita menang PRU ke-13 dahulu kerana sokongan daripada orang Cina. Kita tahu risiko dia. Kita bertanding 2018. Tahun 2018 kita tahu kita akan kalah. Tak apa. Ada kawan-kawan daripada DAP telefon, YB Islam baru ke Islam lama? Islam baru tu dia ingat PAN yang bawa lah. Islam hak lama ni PAS. Kita ada Islam satu saja, tak ada baru, tak ada lama.
Kalau kita nak menang, nak jadi kerajaan, nak jadi kabinet, PRU ke-14 lagi. Kita membuat pendirian kita ialah tidak, walaupun kita kalah, kita istiqamah. Kita berada di atas istiqamah. Seperti mana yang disebut oleh pepatah Arab, al-istiqamah khairun min alfin karamah. Istiqamah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 karamah. Subutul karamah bidawamil istiqamah. Tumbuhnya karamah itu dengan menjaganya istiqamah. Jadi istiqamah, kita konsisten, kita istiqamah. Walaupun soal kalah, menang, macam Ustaz Datuk Najmuddin sebut tadi, soal menang, soal kalah, soal lain. Kerana kita ditabriah, dididik, kita berpolitik untuk mati. Tadi kita sembahyang Isyak, itu hubungan kita dengan Tuhan. Selesai hubungan dengan Tuhan. Kita berpolitik ini ialah hubungan dengan manusia, untuk menguruskan manusia. Semayang, tak ada negara, tak ada polis pun boleh semayang. Tetapi hubungan kita dengan manusia, kita perlukan kepada orang yang berkuasa, orang yang boleh memberi arahan, orang yang boleh mengurus, mentadbir dan sebagainya. Maka sebab itu kita berpolitik untuk nak mati, bukan untuk hidup. Nak mati, bekalan untuk mati. Salah satu daripada amal kita, semoga amal yang kita buat macam malam ni kita datang, semoga Allah Ta'ala terima sebagai satu amal saleh kita untuk kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa nak sangat? Macam umur saya 60 tahun dah. Ustaz Datuk umur apa? Muda kan? Melamat mati lah. Ustaz Pawah lagi muda lagi. Saya dah umur 60 tahun. Makan pun tak tahu mana dah. Nikmat Tuhan tarik pertama ni makan. Makan, Tuhan tarik pertama nikmat kita. Nikmat makan tak ada kat kita dah. Tak boleh makan macam zaman muda-muda dulu. Muda-muda dulu tiap-tiap malam nasi lemak boleh. Sekarang dah tak berani dah. Nikmat tarik apa sangat kita nak makan di akhirat besok. Jadi oleh itu kita harapkan kita nak bawa bekalnya, bekal di dunia ini. Sebab itu kita duduk atas gagasan ini. Maka nak buat macam mana? Tuan-tuan, UMNO tak nak berkawan dengan kita juga. Sampai marah mengikut-ikut kita. Yang paling teruk sekali, paling heran, bin ajaib ni di antara tanda-tanda benda-benda yang orang panggil apa, yang menakjubkan, ialah apabila PAN boleh bersekududukan dengan UMNO, bercumbu dengan UMNO. Tuan-tuan, pelik tak tuan-tuan? Dulu mereka marah kat PAN 2015 di dalam pertandingan, sehingga sanggup untuk letakkan lawan presiden pada tahun 2015. Keluar habis puak-puak tu untuk tubuhnya PAN kan, tuan-tuan sebutlah apa pun. Tubuh pasal apa? Marah kat PAS, pasal PAS kita kononnya duk baik dengan UMNO. Ya, waktu itu kita ada bincang benda-benda hak persamaan. Ada benda-benda persamaan, kita tengok tak guna kita bergaduh. Kita lihat waktu itu sudah ada perbincangan-bincangan macam tu. Oh, mereka marah, tubuhnya PAN. Yang pelik bin ajaib, mereka lah paling lantang dulu waktu PRU yang ke-15 baru ni. PRU ke-15 baru ni tuan-tuan, PAS masih lagi bersikap untuk nak apa? Nak kepada perpaduan. Kita membuat keputusan, musuh kita Pakatan Harapan, bukan UMNO BN. Kita serang UMNO pun cubit-cubit sikit-sikit je. Tapi hak duduk pagi, petang, siang, malam, subuh, sahur, duha, maghrib, isyak, UMNO yang berlawan dengan Pakatan Harapan. Dia hentam macam-macam. Hoi, yahu. Macam-macam nyanyi, sang tak dengar lah. Apa mereka tak gelak? Perompak, penyamun. Tuduh kita. Ni, Tok Guni Aziz ni tak boleh. Tok Mujahidi tak boleh percaya. Pergi cium Zahid. Rupa-rupanya macam ni tuan-tuan. Dengan pengundi-pengundi ataupun dengan pengundi dia pun ditipu, dengan ahli dia pun tipu. Orang macam ni memang tak boleh harap. Ikan senohong, ikan duri, bercakap bohong, lama-lama jadi menteri.
tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hal seperti begini, PAS buat keputusan. Berat keputusan kita. Mesyuarat yang paling lama, mesyuarat khas. Yang dipengusikan oleh tokoh jihadi. Satu agenda saja. Bincang ialah kita nak buat keputusan sama ada kita nak terus dengan bersatu ataupun dengan UMNO. 4 jam Tok Guru Haji Hadi bercakap bagi semua, dari kalangan jawatan kuasa pusat, dari kalangan Pusurujaya beri pandangan. Ada beri pandangan kata dengan UMNO dengan sebagainya. Maka Tok Guru himpunkan persoalan tu. Memang kalau kita fikir nak ikut jalan mudah, kita bersama dengan UMNO. Nak ikut jalan mudah, kita kata macam lebuh raya dah, cukup lengkap dah. Tapi tak, kita buat keputusan ialah semangat setiap kawan kita yang paling penting. Biarlah kita senang, kita susah bersama-sama dengan rakan kita daripada bersatu. Tok Guru Haji Hadi menangis sewaktu itu ketika dia berdoa dan buat keputusan yang agak minta akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada parti kita. 43 kursi parlimen. Sejarah pilihan raya umum ni tuan-tuan, inilah keputusan PAS yang paling cermelang mendapat 43 kursi parlimen. Penting. Sebab tu tuan-tuan, semua kita buat berdasarkan kepada macam hadis Nabi sebut, la nadima man istasyara wala khasira man istakhara. Tidak menyesal orang yang bermesyuarat dan tidak rugi orang yang semayang istikharah. Tuan-tuan, kita tak hentam UMNO banyak. Yang hentam UMNO ialah PH, PAN, PKR, hentam lonyai, DAP, hentam lonyai. Tiba-tiba dalam persidangan Agung UMNO, pemimpin UMNO puji DAP, kata PAS tak boleh diharap. Tak apalah nak buat macam mana. Kita terimalah, tak kisah. Apa nak kata tu kecil lah pada kita. Orang tak pernah kenal jasa kita, markas kita, mereka tumpang. Kita tak nak ungkit. Kita tak kisah 22 bulan. Mereka yang teruk azabun alim. Kita tak apa, biasa. Kita biasa. Mereka ni jenis harimau, duk biasa makan daging, bagi makan kedera masin, lompat pagar. Kita tak apa, biasa. Kan? Boleh makan teh tarik RM1.20, mereka RM12. Kita tak ada masalah apa. Sebab tu saya tak jadi menteri pun tak ada apa. Seronok lagi ada, lapang lagi ada. Buat ingat tuan-tuan, ingat seronok jadi menteri. Kau ingat tengok, tanyalah isteri saya. Gembira sangat apabila habis tamat tu kita pun angkat buku pantai terus. Angkat pantai buku tinggal rumah, duduk pilik rumah kita. Rumah kita apa ada? Kat kampung seronok. Rumah depan surau lagi seronok. Tak ada apa. Kan? Kita pegang dia jawatan tak amanah saja. Tapi nak sebutnya apa dia? Kita tak hentam. Kita tahu apa dia. Akhirnya kita bincang tak akhir. Saya sebut kebetulan jawatan kuasa perunding duk bincang antara UMNO dengan PAS. Perbincangan kita tak apalah, dah depa kata tak boleh, dia kata. Tak boleh, dia kata. Kami tak boleh terima bersatu. Kami terima bersatu macam PAN tak boleh diterima oleh PAS. Tak betul. Kami tak terima PAN pasal dia itu ialah merupakan orang yang menjadi suruhan DAP. Sebab tu DAP, kursi-kursi parlimen PAN semua dia menang kerana atas kursi daripada calon yang disokong oleh DAP, daripada calon yang dari kalangan bukan Islam. Mana ada Kedah hilang taruhan, Duha kalah dah. Kenapa? Sebab tu berbeza. Bersatu kami boleh terima pasal apa? Yang pertama, dia memisahkan diri daripada DAP dan sehingga kan jatuh kerajaan. Hampa sebelumnya duduk ceramah atas lori sayur, bawah pokok rembia, bawah pokok kelapa sawit. Kami biasa ada ceramah atas lori ke sayur. Hampa baru nak belajar. Tak patutnya kena terima kasihlah kepada bersatu yang menyebabkan jatuh kerajaan. Hampa masuk balik kerajaan. Tu pun sudah kira lagi apa berlaku sejarah. Dia jatuhkan di Johor, di Melaka, di Perak, jatuh menteri besar. Tak boleh tak manggil lah nak sebutnya itu kerana dia nak salah lagi bersatu. Kalau nak pikap marah, nak marah politik ni tuan-tuan, saya kata apa? Dekat hampa lagi marah. Tapi kita terima dengan dada terbuka. Kita terima pasal apa? Kita meletakkan masalah ammah lebih besar daripada masalah kita sendiri. Kita korbankan perasaan kita. Bukan tak marah tentang marah. Bukan senang nak terima. Okey, akhirnya kita bincang apa?
kita bincang oleh kerana tak boleh juga. Boleh tak? 27 kursi kritikal. Antaranya ialah pokok senar. Pokok senar tu kita anggap kursi kritikal. Kalau bertanding 3 penyuru, kalah dua-dua. Menang PH. 27 kursi, boleh tak kami ambil 10 kursi, bagi sama-sama dengan bersatu. Hak 17 lagi ambil kat UMNO. Oh tak, kami nak tanding semua. Tapi kami bagi tahu, walaupun kita bercakap ini kursi kritikal, bukan berarti kami tak bertanding. Kalau awak bertanding, kita bertanding. Tapi nak bagi tahu, kita telah mengukakan satu proposal cadangan kita, cadangan perpaduan untuk memastikan kuasa Islam Melayu itu berkuasa. Dia tak mau, tolak, tak apa berlawan. Tak apalah berlawan juga, kita kata boleh tak? Lepas daripada pilihan raya kita bincang. Kita buat collection, bincang lepas tu. Kita tahu akan berlakunya hang parlimen. Maknanya tak ada siapa yang kata. Rupa-rupanya berlaku sebaliknya. Itulah yang kita sebenarnya dah dapat 115 yang disign oleh SD oleh semua parlimen, tapi diambil tindakan oleh mimpin-mimpin UMNO. Akhirnya mereka sanggup bersekongkol bersama-sama dengan Pakatan Harapan DAP yang selama ini mereka benci, mereka marah sangat pada DAP. Lawan DAP ni tuan-tuan, bak kuat lawan DAP ni UMNO. Lepas ni tak ubah sangat kuat, tapi lepas ni nak lawan isu apa? Dia dapat baru ni 26 kursi tu, dia kata tak ada no DAP, no Anwar. Tu dapat 26 kursi. Masih lagi orang duk percaya, duk bagi orang Sikh ni pun kawan-kawan daripada UMNO bagi lagi. Hak soalan satu. Lepas ni kan bagi tahu dah dah. Hampa pangkah BN berarti pangkah DAP. Pangkah BN berarti kamu izinkan DAP untuk bersama-sama dalam kerajaan untuk merangka macam-macam. Sebab tu insya-Allah yang keduanya ni nak atok ni. Majlis Bandaran, ahli majlis bandaran di Perak semua. Bukan senang 3-4 kepala tu. 3-4 kepala Ustaz. Yang keduanya nak lantik ketua kampung. Yang paling kritikal sekali apa dia? Dah bunyi dah, calon. Macam di Selangor, UMNO dapat 2 kursi je. 2 kursi je, PAN kata tak, kami tak bagi kursi tu. Di Kedah apa? Dia dapat 4 kursi. Kedah UMNO dapat 2 kursi je. Tak yang Dun. 2 kursi je. Apa bertanya 2 kursi je? Status quo. Tuan-tuan boleh tengok besok. Sekarang ni orang kata apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah. Kita tengok mereka tu nampak bersatu, tapi sebenarnya mereka itu berpecah. Anak-anak muda menanti dah 2 bulan berlaku. Cakap mimpin mereka bukan bercakap sebagai orang kerajaan, tapi bercakap sebagai pembangkang lagi. Kita pernah jadi kerajaan, tuan-tuan tengok dulu Tan Sri Mahyudin Yassin. Bukan kita tak tahu kita duit ada masalah keuangan sebagainya. Datuk Sri Sanusi waktu jadi kerajaan dulu, duit Rizal ada 40 juta ya, 30 juta, sekarang ada 400 juta. Sama juga dengan Terengganu, kita tak cakap rakyat. Kita bapak, jadi menteri besar ni bapak tau. Jadi Perdana Menteri ni bapak. Macam kita semualah bapak semua ni. Mana duk pun habaq ke anak kita, ayah ni hutang banyak, duit tak ada, besok sekolah hampa tak leh, ayah nak bagi, tak pernah cerita. Sebaliknya kita pergi korek lah mana tabung, pergi hutang lah mana-mana, pastikan besok pagi anak kita dia dapat duit untuk pergi sekolah. Ini nama dia bapak. Kalau duk cerita dia kata ayah ni tak ada duit, ayah ni hutang banyak, itu bukan bapak, itu kepala bapak. Sebab itu tuan-tuan yang saya kata kalian, anak-anak muda hari ini senang merhati macam-macam isu telok dan sebagainya. Kita tengok, sedangkan dulu waktu kita duduk merintah, setiap kali mesyuarat kabinet, pengalaman saya kabinet dengan Datuk Seri Ismail Sabri, semuanya kita akan pastikan isytiharnya benda-benda yang ada wow factor untuk rakyat suka. Telok tak pernah berlaku sejarah telok kita bagi subsidi. Tak pernah berlaku sejarah sejak kewujudan alam di dunia ni, telok kita bagi subsidi. Sampai nak fikir supaya ayam kita bagi subsidi. Kita buat arahan apa dia? Kita tahu ayam ni banyak akan dapat ekspor. Kita sekat tak boleh ekspor. Kita tahu ayam mampu ekspor, kenangkan ayam cukup. Buat begitu. Lepas tu barulah ayam turun sikit harga. Ni bidang kuasa yang ada kepada kerajaan. Tak ada lah apabila barang naik jangan duk pergi kedai.
Lepas tu, hang tak apalah duduk kat rumah. Kami duduk berjalan musafir ni. Takkan nak bawa siang bertingkat. Pergilah kot berjalan tu pasal apa? Ikut cadangan Menteri PH. Pasal apa? Jangan makan, jangan beli barang mahal. Mana boleh? Dia beli barang mahal takkan dia nak jual. Mana ada orang peniaga model RM10, jual RM9. Tak ada. Tak tahulah ekonomi, teori apa benda, wallahu alam. Jadi itulah, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita semua buat persiapan. Yang penting adanya kesatuan fikrah di kalangan kita, dan semua anak-anak muda semua pastikan mereka ini bersama-sama dengan kita untuk pastikan pilihan raya negeri ini, Kedah ini, kita akan berikan satu keputusan yang baik sebagaimana kita beri keputusan PRU yang ke-18 yang lepas sebanyak 13-1. 13-1, dan insya-Allah kita akan dapat untuk pastikan di Kedah kita akan dapat merintah dengan baik. Rakyat pula sedang merhati, maka negeri, 4 negeri kita, menteri besarnya, exco-nya, pimpinan-pimpinan yang kami sebagai wakil rakyat juga mesti tunjuk servis yang baik untuk memastikan rakyat menyokong perjuangan kita di dalam pilihan raya yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapan yang begitu bersemangat dan maklumat-maklumat yang telah